Tapi disebabkan mereka muda, mereka mungkin tersilap. Mereka ingat kumpulan-kumpulan yang mereka layari, video-video mereka itu adalah grup yang benar. Tetapi sedangkan kemungkinan grup tersebut telah diwartakan sebagai pengganas. Antara pengalaman yang saya tak boleh lupakan adalah mengendalikan orang-orang muda. Orang-orang muda ni memang dia orang tidak matang. Salah satu kes yang masih lagi berlegar dalam fikiran saya, salah seorang anak guam saya, seorang pelajar pintar, yang mana hakim dalam kes tu kata awak ni boleh jadi seorang saintis di masa depan. Masa tu berumur 19 tahun di tingkatan 6. Dituduh di bawah kesalahan membuat bahan letupan atau bom dan mengajarkan proses pembuatan itu kepada beberapa orang dewasa yang lain. Mengikut pertuduhan, anak guam saya ini terlibat dengan satu kumpulan yang ingin membuat satu gerakan yang bertentangan dengan undang-undang dalam negara. Jadi sebab itulah beliau kena pertuduhan-pertuduhan tersebut. Hasil daripada usaha kami, pihak peguam dan juga pertimbangan pihak Mendauran Raya, akhirnya satu hukuman yang lebih ringan, seksyen lebih ringan kami berjaya dapat, dan akhirnya beliau hanya dipenjara, tak silap saya, dalam 8 tahun. Jika tidak, beliau boleh berada sehingga 30 tahun. Sebab itu pertuduhan yang asal. Itu salah satu pengalaman yang saya tak boleh lupakan lah apabila mewakili orang muda yang semangatnya lebih, tapi pengalaman hidup, ilmunya mungkin tidak sampai tahap dengan apa yang dia mahukan dalam hidup. Selalu yang berlaku dalam kes-kes melibatkan anak muda, orang muda ini, orang dewasa yang menjadi instigator atau orang yang merekrut atau orang yang mengkader, mereka ini lebih pengalaman. Jadi selalunya mereka terlepas kerana mereka tahu bila hendak melepaskan diri, bila hendak mengelak daripada dikesan oleh pihak berkuasa dan sebagainya. Jadi selalunya mereka yang paling innocent, yang paling naif inilah yang akhirnya tertangkap. Ia sama juga seperti kes-kes pengedaran dadah. Orang yang tidak ada pengalaman, orang yang paling naif, orang yang terlalu berbaik sangka, inilah yang selalunya tertangkap. Bukannya orang yang seasoned player yang selalu membuat kerja-kerja jenayah ini. Sebab itulah kita kena berhati-hati, anak-anak kita, saudara mara kita, apa yang mereka layari di internet. Kita jangan terkejut dalam keadaan ramai anak muda yang melayari hiburan, benda-benda yang melalaikan. Ada sesetengah tu mereka ada semangat, so mereka melayari gerakan-gerakan jihad. Tapi disebabkan mereka muda, mereka mungkin tersilap. Mereka ingat kumpulan-kumpulan yang mereka layari, video-video mereka itu adalah grup yang benar. Tetapi sedangkan kemungkinan grup tersebut telah diwartakan sebagai pengganas. Itu antara sebab utama bagaimana orang-orang muda ini boleh terjebak dalam kumpulan pengganas dan akhirnya dituduh di mahkamah di bawah Undang-Undang SOSMA. Banyak kesalahan di bawah bab keganasan, kesalahan terhadap negara ini dalam kanun keseksaan. Antara seksyen yang serius adalah menganggotai kumpulan pengganas yang boleh membawa hukuman sehingga 30 tahun. Ada juga kesalahan yang lebih ringan seperti memiliki item seperti buku, poster, video yang terlibat dengan kumpulan yang menyokong keganasan. Ini boleh sampai 7 tahun. Sebab tu kadang-kadang kita kena berhati-hati apa yang kita download, kita share. Mungkin kita tengah bersemangat untuk membebaskan bumi Gaza, bumi Palestin, kita mungkin download dari sumber-sumber yang tidak sepatutnya. Kita kena berhati-hati sebab banyak bukti dalam kes-kes SOSMA melibatkan keganasan ini, kesnya di mahkamah, buktinya dalam telefon bimbit tertuduh masing-masing. Pada saya, kayu ukur yang paling senang untuk kita tahu, kita perlu semak sama ada buku-buku tersebut diharamkan di negara kita atau tidak. Jika kita masih ingat beberapa tahun dulu, ada satu kes melibatkan seorang pelajar pasca siswazah yang ditangkap kerana memiliki beberapa buku yang dikatakan menyokong kumpulan yang sudah diwartakan sebagai pengganas. Kes beliau ini turun naik mahkamah sehingga ke mahkamah rayuan, akhirnya dihukum penjara beberapa tahun. Walaupun beliau ada pembelaan yang kuat. Pembelaan beliau adalah beliau menggunakan buku-buku ini dalam kajian tesis beliau untuk akademik. Tetapi undang-undang kadang-kadang dia tidak mengenal niat yang baik. Jika kesalahan itu dilakukan, ia tetap salah dan ia tetap boleh dihukum. Kalau istilah boroh yang kita belajar dalam subjek syariah, sekolah menengah dulu dan sebagainya, sebenarnya ada peraturan yang sama yang termaksud bawah kanun seksaan. Ia di bawah chapter Waging War Against YDPA, melancarkan perang ke atas Yang di-Tuan Agong. Jika kita masih ingat, mungkin 15-20 tahun dulu ada kes melibatkan tertuduh-tertuduh yang dituduh bawah seksyen ini yang boleh membawa kepada hukuman mati. Kes yang melibatkan rampasan senjata di satu daerah di Perak
Perak kan, yang mana kumpulan tersebut akhirnya sebahagiannya dihukum gantung dan sebahagiannya lagi diberikan pertuduhan pilihan lebih ringan. Jadi undang-undang kita memang ada peruntukan untuk cater mengenai kesalahan buruh tersebut. Buku ini mungkin satu-satunya buku yang ditulis oleh seorang peguam secara santai. Dikongsikan juga bercampur bau. Ada yang menarik, ada yang sedih, menggembirakan, ada yang serap. Semuanya ada di sini. Pengalaman sebagai seorang peguam bela dan sedikit sebagai seorang timbalan pendahulu raya, saya masukkan dalam buku ini.